Ekonomi global boleh dianggap seperti pai dengan saiz setiap keping mewakili bahagian keluaran dalam negara kasar global yang disumbangkan oleh setiap negara. Pada masa ini, kepingan pai terbesar dipegang oleh Amerika Syarikat, China, Jepun, Jerman dan India yang bersama-sama menyumbang lebih separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Namun, sebuah firma perkhidmatan profesional terbesar di dunia iaitu PricewaterhouseCoopers (PwC) telah mengeluarkan sebuah laporan mengenai kemunculan pasaran baru yang akan mula menguasai kedudukan ekonomi tertinggi dunia menjelang tahun 2050 yang akan datang. Menurut laporan tersebut, dominasi ekonomi oleh negara-negara besar seperti Amerika Syarikat dan China akan dicabar dengan kemunculan pasaran baru seperti India, Meksiko dan Indonesia. Selain itu, ekonomi dunia juga diunjurkan boleh melebihi 2 kali ganda menjelang tahun 2050 dengan mengandaikan dasar mesra pertumbuhan secara meluas dan tiada sebarang krisis global yang mengganggu perjalanannya. Laporan yang sama turut menyenaraikan kedudukan negara-negara berdasarkan unjuran keluaran dalam negara kasar global melalui teori kesamaan kuasa membeli atau Purchasing Power Parity (PPP). Kesamaan kuasa membeli adalah teori ekonomi yang membandingkan mata wang negara-negara yang berbeza melalui pendekatan bakul barangan pasaran. PPP digunakan oleh ahli mikroekonomi untuk menentukan produktiviti ekonomi dan taraf hidup di kalangan negara dalam tempoh masa tertentu. Kecuali Amerika Syarikat, kebanyakan ekonomi kuasa dunia semasa seperti Jepun dan Jerman akan tergelincir ke bawah kedudukan global dan digantikan oleh negara seperti India dan Indonesia yang kini merupakan pasaran baru muncul. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat senarai 5 negara yang diunjurkan bakal menjadi negara dengan ekonomi yang paling berkuasa di dunia menjelang tahun 2050 yang akan datang. Teruskan menonton. Brexit, COVID-19, peperangan dan pertikaian perdagangan mungkin menyukarkan ekonomi dunia hari ini. Tetapi walaupun berdepan pelbagai cabaran, ekonomi dunia diunjurkan akan terus berkembang pada kadar yang pesat dalam beberapa dekad akan datang. Malah menjelang tahun 2050, pasaran global diunjurkan akan berganda daripada saiz semasa, walaupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu meramalkan populasi dunia hanya akan berkembang pada kadar sederhana iaitu sebanyak 26%. Sudah tentu, pertumbuhan pesat dalam ekonomi dunia ini akan membawa banyak perubahan. Walaupun mungkin agak mencabar untuk meramalkan dengan tepat apa yang akan berlaku pada masa depan, tetapi kebanyakan ahli ekonomi dunia bersetuju dengan satu perkara iaitu negara dengan pasaran membangun hari ini berpotensi untuk menjadi kuasa besar ekonomi dunia dalam beberapa tahun yang mendatang. Menurut laporan The World 2050 oleh firma perkhidmatan profesional antarabangsa PwC, dalam tempoh 30 tahun yang akan datang, 6 daripada 7 ekonomi terbesar dunia adalah dari negara sedang pesat membangun hari ini, mengatasi Amerika Syarikat yang turun dari tangga kedua kepada ketiga, Jepun yang jatuh ke tangga ke-8 daripada ke-4 dan Jerman yang turun daripada tangga ke-5 kepada ke-9. Malah negara dengan ekonomi yang agak kecil seperti Vietnam, Filipina dan Nigeria juga diunjurkan bakal menyaksikan lonjakan besar dalam kedudukan masing-masing dalam tempoh 3 dekad yang akan datang. Terdapat 7 negara membangun yang ekonominya diramalkan akan memacu pertumbuhan ekonomi global iaitu Brazil, China, India, Indonesia, Meksiko, Rusia dan Turki yang mengalami pertumbuhan tahunan dengan purata sekitar 3.5% dalam tempoh 30 tahun akan datang. Ini merupakan 5 negara yang diunjurkan bakal menguasai ekonomi dunia menjelang tahun 2050. China. Peralihan kuasa ekonomi global ke arah ekonomi sedang pesat membangun sebahagian besarnya akan didorong oleh China dan India. China sudah pun menjadi ekonomi terbesar di dunia dari segi PPP sejak berjaya mengatasi Amerika Syarikat pada tahun 2014 lalu. Walaupun China masih belum berjaya mengatasi ekonomi Amerika Syarikat dari segi KDNK, tetapi PwC mengunjurkan bahawa China bakal mengatasi Amerika Syarikat sebelum tahun 2030 lagi. Perubahan yang dialami China hari ini telah menarik ramai usahawan baru yang mencari peluang kewangan di tengah-tengah pertumbuhan yang pesat di negara tersebut. Antara bandar yang paling pesat membangun dan terbesar di China ialah Shanghai yang telah menjadi tempat tumpuan utama ramai pendatang baru. Berdasarkan kajian dan laporan PwC, negara kedua paling ramai penduduk di dunia itu dijangka bakal menyaksikan pertumbuhan besar dalam tempoh 3 dekad yang akan datang dengan purata pertumbuhan 5% dalam KDNK setiap tahun dan sekaligus menjadikannya salah satu ekonomi yang paling pesat berkembang di dunia. Menjelang 2050, India diunjurkan menjadi ekonomi kedua terbesar di dunia dan yang paling mengejutkan, India bakal mengatasi Amerika Syarikat dan akan menyumbang 15% daripada jumlah KDNK dunia. Hasil positif daripada pertumbuhan itu telah mula memberi kesan kepada penduduk.
Ekonomi yang semakin berkembang telah membawa kepada pelbagai perubahan dalam gaya hidup orang ramai. Untuk rekod, India mengambil masa hampir 58 tahun untuk menjadikan ekonomi mereka ke tahap trilion dolar. Ekonomi India yang semakin meningkat akan menjadi faktor utama yang mendorong kepada pemerintahan negara berkeupayaan untuk memulakan beberapa pembaharuan struktur dalam sistem politik dan pentadbiran. Amerika Syarikat. Sejak laporan edisi 2015, PwC telah mengurangkan kadar pertumbuhan trend produktiviti buruh Amerika Syarikat daripada 2% kepada 1.5% tahun, mencerminkan bukti terkumpul bahawa potensi pertumbuhan telah jatuh di Amerika Syarikat. Faktor yang berkait termasuk isu penduduk Amerika Syarikat yang semakin tua, tahap pencapaian pendidikan yang tinggi dan peningkatan defisit isi rumah serta kerajaan yang menyana ketidakstabilan kewangan. Menurut laporan Forbes, Amerika Syarikat sepanjang sejarahnya telah membangun dan mengekalkan gabungan yang baik antara pasaran bebas dan kerajaan, dengan setiap institusi digunakan dalam memperuntukkan sumber ekonomi secara cekap dan berkesan. Indonesia. PwC meramalkan ekonomi Indonesia akan berada pada kedudukan kelima terbesar di dunia pada tahun 2030. Kemudian ia akan meningkat kepada 10.52 trilion US dollar pada tahun 2050 dan akan berada di kedudukan keempat dunia selepas China, India dan Amerika Syarikat. Pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo dalam kenyataannya berkata bahawa beliau mahukan KDNK Indonesia mencecah 7 trilion US dollar menjelang 2045 dan menjadi ekonomi kelima terbesar dunia. Impian Presiden ini disokong kuat dengan unjuran yang dikeluarkan oleh PwC. Menurut pengkaji ekonomi, potensi ekonomi Indonesia yang cerah ini dipercayai dipengaruhi oleh transformasi dalam bidang infrastruktur yang mendapat perhatian serius oleh pihak kerajaan yang memerintah hari ini. Trend peningkatan ekonomi Indonesia ini telah meningkat sejak tahun 2016 apabila Indonesia berjaya berada di kedudukan ke-8 dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk rekod, selama lebih 29 tahun, Indonesia terperangkap dalam kelompok negara kelas menengah bawah selama ini. Oleh itu, Ketua Badan Perangkaan Pusat BPS, Suharyanto menyatakan bahawa kerajaan perlu menggalakkan semua sektor industri supaya nilai tambah ekonomi negara bergerak positif. Brazil. Kuasa ekonomi selatan ini juga dijangka bakal menjadi ekonomi kelima terbesar di dunia menjelang 2050, mengatasi Jepun, Jerman dan Rusia. Dengan sumber asli yang banyak, Brazil telah mengembangkan ekonominya dengan pesat dalam beberapa dekad yang lalu. Tetapi, Brazil juga menghadapi cabaran besar kerana ia bergelut dengan mengawal rasuah kerajaan dan inflasi yang melanda negara itu sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Beberapa cabaran telah membolehkan Brazil menjadi pengguna awal teknologi. Kemelesetan ekonomi pada tahun 2016 telah melanda negara itu dengan teruk, tetapi ekonomi menunjukkan beberapa tanda pertumbuhan semula dan dengan pentadbiran Presiden baru sejak 2020, negara itu nampaknya berada di landasan yang betul dalam perkembangan ekonominya. Brazil adalah salah satu gergasi dunia dalam perlombongan, pertanian dan perbuatan dan ia mempunyai sektor perkhidmatan yang kukuh dan berkembang pesat. Selain itu, peningkatan dalam pelaburan pelancongan juga semakin baik. Tanpa mengira keadaan ekonomi, Brazil adalah negara yang sangat mesra yang suka mengalu-alukan kedatangan orang asing di mana orang Brazil lebih bersifat kurang individualis. Mereka suka apabila orang asing menunjukkan minat dalam budaya dan bahasa mereka. Kesimpulannya, kekuatan jangka panjang ekonomi dunia nampaknya semakin beralih kepada ekonomi maju kepada ekonomi pasaran pesat membangun yang akan meningkatkan sumbangan mereka kepada KDNK dunia dalam jangka panjang. Dengan laporan yang dikeluarkan oleh PwC ini, ia boleh dijadikan sebagai petunjuk bagi setiap negara dalam merancang dan menguruskan ekonomi masing-masing menjelang tahun 2050 dalam masa 3 dekad lagi. Bagi Malaysia pula, ia diunjurkan akan meningkat untuk menjadi negara ekonomi ke-24 terbesar di dunia menjelang tahun 2050 berdasarkan laporan yang sama. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.